بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا في الدنيا وفي الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عاصم بن أحمد، وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Mana kita berhenti? Sambung nombor 2. Buka 153. Tanjizi Qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Tanjizi Qadim.
Baik, dia kata dulu ta'aluk kudrat, ta'aluk iradat ni bahagian ta'aluk iradat itu ada dua. Ada tiga di sini dia tulis. Yang pertama kita dah hurai minggu lepas. Yang kedua tanjizi qadim, artinya tunai pada azali. Artinya Allah telah menentukan apa yang dikehendakinya, iaitu menentukan mungkin yang berlawanan, yang dinamakan mumkinat mutaqabalat. Ini sebanyak 6 perkara, iaitu yang pertama ada sebagai ganti dari tiada. Yang kedua satu tempat sebagai ganti dari berbagai tempat. Yang ketiga satu pihak sebagai ganti dari berbagai pihak. Yang keempat satu masa sebagai ganti dari berbagai masa. Yang kelima satu arad sebagai ganti, bukan panti, ganti ga, sebagai ganti dari berbagai arad. Yang keenam satu qadar sebagai ganti dari berbagai qadar. Qadar maknanya ukuran. Baik, apa maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap suatu itu yang sentiasa berubah-ubah. Allah tidak berubah, tapi makhluk sentiasa mengalami perubahan demi perubahan. Contohnya macam tadi kita duduk di rumah ataupun duduk di tempat kerja. Lah ni kita dah berubah dari tempat kerja ke rumah. Tu kata satu tempat sebagai ganti dari berbagai tempat. Nombor satu tu ada sebagai ganti dari tiada. Asalnya kita ni tiada, kemudian Allah tentukan kita ni ada, maka Allah jadikan kita daripada tiada kepada ada. Yang ketiga satu pihak sebagai ganti dari berbagai pihak. Pihak ni maknanya jihah ataupun bahagian. Dulu kita duduk di utara barangkali. Sekarang Allah Ta'ala gantikan kita duduk di selatan. Tadi kita duduk belah kanan, hari ni kita duduk belah kiri. Itu kata pihak. Kemudian satu masa sebagai ganti dari berbagai masa. Masa siang, masa malam, masa pagi, masa petang, dan berbagai-bagai masa Allah Ta'ala jadikan. Ada masa sejuk, ada masa panas. Yang ketujuh satu arad sebagai ganti dari berbagai arad. Apa dia arad? Arad ni iaitu ada dua makna. Arad yang pertama maknanya perubahan. Yang kedua arad dengan makna sifat makhluk. Dulu kita kecil
Sekarang kita sudah jadi besar dan besar kepala. Allah. Yang keenam, satu qadar. Ini satu ukuran sebagai ganti dari berbagai qadar. Itu berbagai ukuran. Ukurannya pada timbangan, ya, panjang, pendek, lebar, luas, dalam, berat. Itu namanya qadar, iaitu ukuran. Maka semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tua kecil, ya, sampai tua kecil. Ada orang tu besar, lahir-lahir terus besar macam gajah, sampai tua besar gajah. Pasal apa? Pasal dia anak gajah. Begitulah seterusnya 6 perkara ni. Itu bermakna apa? Bermakna Allah jadikan gerak dan diam. Makhluk tu tak sunyi daripada gerak dan diam. Ya. Jadi Allah Maha sunyi daripada, Maha suci daripada gerak diam, naik turun, duduk berdiri. Begitulah. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala tu duduk atas arash. Siapa? Duduk tu sifat makhluk. Allah jadikan duduk. Duduk lawannya berdiri. Tak boleh kata Allah Ta'ala tu turun sepertiga malam. Turun macam mana? Mana turun? Turun macam mana? Zatnya kah? Apakah? Kalau kata zatnya turun, bermakna bila dia naik pula. Naik turun tu sifat makhluk. Jadi tak boleh dikatakan Allah Ta'ala tu duduk, turun. Itu jadi sifat makhluk. Itu mungkinat. Ya, mungkinat. Duduk, turun tu mungkinat. Allah Ta'ala bukan mungkinat. Allah Ta'ala tu wajibul wujud, yang maha suci daripada gerak dan diam. Ya. Dan tak sekali-kali dia menerima mungkinat mutaqabilat itu. Baik, habis. Yang ketiga, tanjizi hadis. Artinya tunai yang baharu, iaitu ketentuan yang akhir sekali dalam kehidupan seseorang. Misalnya Ali pada suluhi qadim, patut bagi Allah menentukan segala nasibnya. Dalam masa kehidupan Ali itu Allah menimbang akan nasib Ali ini. Jika Allah inginkan Ali ini menjadi lebih baik, bukan lebih baik tu Ba'ali Hamzah yaqa, nescaya akan mendapat melebihi takdirnya yang asal. Tak kala ia mendapat takdirnya yang baru ini dinamakan tanjizi hadis, tunai yang baharu. Baik, kata setengah ulama bukan tanjizi hadis. Jadi maknanya takluk tanjizi hadis ni sebenarnya bukan. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala tu berubah-ubah takdirnya, jadi takdirnya tidak qadim, tidak azali. Maka pendapat yang lebih asahnya, yang lebih betulnya, ya, takluk dalam iradat ini ada dua sahaja, itu sulahi qadim dan tanjizi qadim. Tanjizi hadis ni tak ada sebenarnya. Tapi ditulis dalam kitab usul Risalah Tauhid. Maka saya salin bagi masuk di sini. Kemudian saya sebutkan di bawah kata setengah ulama bukan tanjizi hadis. Maknanya tanjizi hadis ni tak ada di dalam bahagian ta'aluk iradat. Di bahagian ta'aluk iradat ni ada dua sahaja. Kalaulah ada pula tanjizi hadis, bermakna
iradat Allah Ta'ala tidak qadim, baharu. Dia sekejap je nak buat, lepas tu dia tak nak buat pula. Dia lemah Allah macam makhluk. Macam kita pergi pekan, kita nak pergi ke pekan, kita tulis barang kita adalah 20 barang, bajet semua lebih kurang RM200. Sampai dekat pekan, masuklah pasar raya, tengok barang tu nak, barang ni nak, dah daripada 20 jadi 30 . Jadi asal ni tak nak, lepas tu nak pula. Itu kita. Allah dah. Allah sudah takdirkan sesuatu itu sebelum ada alam lagi. Wajib kita i'tiqad takdir Allah itu sudah ada sebelum ada alam. Ada Allah itu yang tak ada mula bagi adanya, takdirnya pun adanya itu tak ada mula bagi adanya. Itu dikatakan takdir Allah itu qadim lagi azali. Dan makhluk ini hanyalah melalui menjalani takdirnya. Jadi kata ulama, bukan tanjizi hadis, tetapi ibraz tanjizi hadis. Artinya, arti ibraz itu menyatakan pada ketika terjadi sesuatu, bukan ketentuan yang belum tentu. Ya. Bukanlah ketentuan yang belum tentu, lepas tu baru Allah tentu, bukan. Maka dengan kepahaman itu, bukan depan tu, dengan dal nganun tu, podong. Maka dengan kepahaman itu, bukan depan kepahaman, dal panun tu potong, tulis dal nganun, dengan. Maka dengan kepahaman itu, kata ulama, ini ulama tauhid, ulama usuluddin, tiada pada ta'aluk iradah itu ta'aluk tanjizi hadis. Tak ada ta'aluk tanjizi hadis. Inilah pendapat yang asahnya. Hanyalah dinamakan ibraz tanjizi hadis, iaitu kenyataan tanjizi hadis. Mana kenyataan tunai yang baharu, yang muafakan pada kehendak Allah Ta'ala yang pada azali. Terjadinya sesuatu itu ialah muafakat dengan kehendak Allah pada azali. Seperti akan terbit Dajjal. Contohnya dia buat di sini, seperti akan terbit Dajjal. Dajjal ni bila akan terbit? Tak, kita tak tahu. Allah dah tahu dah. Ya. Jadi bila akan terbit Dajjal kita tak tahu, Allah tahu. Jadi terbit Dajjal tu nanti bukan tanjizi hadis pada ta'aluk iradat, bukan, dia ibraz. Ibraz ni kenyataan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Macam Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa di Tur Sina, itu ibraz, kenyataan yang Allah Ta'ala telah takdirkan pada azali, ya, bukan baru terjadi. Baik, habis. Jadi jangan kita kata takdir itu boleh berubah. Dia takdir ni tidak boleh berubah. Cuba tengok nota kaki dia. Ulama usuluddin berpendapat takdir itu ada dua jenis. Yang pertama takdir mubram, iaitu takdir yang tidak boleh berubah. Yang dinamakan juga takdir yang di dalam pengetahuan Allah.
Siapa pun tak tahu, Allah jua yang tahu. Takdir ni qadim lagi azali, dia tak berubah-ubah dah. Yang kedua, takdir yang boleh berubah dengan sebab amalan, yang dinamakan takdir muallaq. Tak tulis kat bawah tu, tambah sikit. Ya, nota kaki tu, takdir yang boleh berubah dengan sebab amalan. Hakikatnya Allah jua yang mengetahui, dia kata situ, tambah sikit. Dinamakannya takdir muallaq. Takdir muallaq, mim ain lam qaf, iaitu takdir yang boleh berubah, yang bergantung dengan sesuatu perkara. Takdir ini iaitu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dia takdir yang di Lauhul Mahfuz itu boleh berubah. Ya Allah, jika engkau takdirkan aku ini jadi bagian-bagian, maka kau ubahlah takdir itu ya Allah, agar jadilah aku ni orang yang bertakwa. Jadi yang kita minta tu takdir mana? Takdir mubram ke takdir muallaq? Takdir muallaq. Yang mubram tu kita tidak tahu. Yang tu kita serahlah kepada Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala takdirkan seseorang itu baik pada penghujungnya, tak semestinya di awal hidupnya dia baik. Ada yang ditakdirkan baik pada awal hidup tetapi kufur pada penghujung, wal-a'yazubillah. Jadi orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang sufi, mereka amat takut akan perkara ini. Jadi tanda-tanda seseorang itu mudah-mudahannya berakhir dengan husnul khatimah, maka di dalam hatinya dia rasa takut sangat akan kehidupannya yang akhir itu adalah kehidupan yang syaqawah, kehidupan yang celaka, iaitu su'ul khatimah. Siapa yang tak takut pun dia akan mati syaqawah, jaga-jaga, barangkali takdirnya tidak elok. Orang siapa yang tidak takut matinya mati syaqawah, jaga-jaga, dia khawatiri matinya tidak elok. Jaga-jagalah kita ni. Ada tak kita ada bebal dengan Allah? Ikut engkau lah Tuhan, baik-baiklah, tak baik pun buat macam mana. Nampak? Itu nampak tak? Tanda-tanda nak mati su'ul khatimah kalau tidak dengan rahmat Allah. Ikut engkau lah ya Allah, kau kan Tuhan, aku ni hamba. Kalau kau nak campak ke dalam neraka pun buat macam mana, ikut je lah. Itu menampak. Seolah-olah dia bebal dengan Tuhan, seolah-olah dia putus asa dengan Allah. Maka itu tanda-tanda lah nak mati su'ul khatimah. Jagalah. Jangan kita kata lagu tu seolah-olah kita tidak hairan dengan janji Allah. Kita tak mengambil peduli dengan ketuhanan Allah. Kita tidak ambil hairan dengan janji Allah. Takut kita jadi orang yang celaka. Jadi macam mana kita sekalipun sekarang ini, hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah, dan kena ada takut kalau kita ni
terbuat benda yang menyebabkan murka Allah, akhirnya kita mati, su'ul khatimah. Itulah ada 3 sifat yang selalu kita sebutkan dalam kuliah-kuliah kita. Kita kena ada al-khawf, kita kena ada ar-raja, kita kena ada apa satu lagi? Hubbul ibadah. Jangan ada satu saja, 2 lagi tak ada. Jangan ada 2 saja, 1 lagi tak ada. Jangan tak ada 3-3. Kena ada ketiga-tiganya. Sebagai tanda kita ni orang yang mengharapkan rahmat Allah. Baik, jadi hubungan antara tauhid dengan tasawuf itu dia rapat. Itu dikatakan dulu, tauhid itu mendahului, tasawuf itu menuruti. Baik, habis. Dalil iradat. Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Ini semua orang hafal. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala, ta'in alif tu, apabila menghendaki sesuatu, berkata ia kepadanya, jadilah kamu, nescaya jadilah ia. Baik, habis. Mengenai nasib, setiap mukallaf wajib percaya pada takdir ilahi. Dikatakan juga percaya kepada qada dan qadar. Macam kita orang Melayu ni sebut nasib. Oh, nasib terbaik ini hari. Dah belajar kat Cina. Taraong gitu. Qada bermakna ketentuan Allah. Qadar bermakna ketentuan yang telah terjadi. Setengah ulama berpendapat qadar itu ketentuan, qada pula ialah ketentuan yang telah terjadi. Jadi maknanya qada dan qadar tu asal maknanya serupa. Asal maknanya serupa, ketentuan. Ya. Jadi kita nak kata qada itu qadar pun tak apa, nak kata qadar itu qada pun tak apa. Cuba baca dia tulis tu. Qada pula. Dalam masyarakat Melayu membahasakannya nasib. Umat Islam tidaklah boleh berserah semata-mata kepada takdir tanpa usaha dan ikhtiar. Yakni tanpa memilih hatinya untuk berbuat kebaikan gitu. Umat Islam tidak boleh berserah semata-mata kepada takdir tanpa usaha dan ikhtiar. Maknanya tidak boleh untuk kita tidak memilih untuk membuat kebajikan. Wajib kita memilih untuk membuat kebajikan. Kalau tak memilih untuk membuat kebajikan, maka bermakna kita itu ialah bakal-bakal barangkali su'ul khatimah. Percaya kepada takdir dengan usaha dan ikhtiar dan mematuhi segala suruhan Allah dinamakan tawakal. Tawakal wajib bagi setiap individu. Baik. Percaya kepada qada dan qadar itu wajib. Pada akidah, tak percaya kafir. Tawakal pula wajib. Pada tasawuf, tidak tawakal berdosa besar. Mana lebih penting? Jadi tak percaya kafir, percaya mukmin. Percaya serta tawakal itu muttaqin.
Percaya tapi tak ada tawakal, itu namanya asi. Tak percaya dan tak ada tawakal, itu namanya kafir. Wal'iyyazubillah. Firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 23. Artinya kepada Allah jualah kamu harus bertawakal kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah. Tawakal itu menunjukkan sepenuhnya iman. Jadi sama wajibnya dengan fardu-fardu ain yang lain. Tawakal adalah ibadah batin yang berkait rapat dengan akidah. Akidah aja bukan macam tu, salah, potong. Ain, qaf, ya, dal, ta marbutah. Ain, qaf, ya, dal, ta marbutah. Aqidatun, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Berserah kepada takdir adalah bermakna bertawakal kepada Allah. Bukanlah bermakna berserah tanpa usaha. Apa maksud usaha? Usaha ni maknanya memilih ataupun pilihan hati. Bukanlah usaha bermakna berbuat sesuatu. Kita tidak boleh berbuat. Kita hanya ada kuasa memilih, tapi tidak ada kuasa memperbuat. Kuasa pilih kita tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Jadi betulkan kepahaman usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu bukan dengan makna kita ambil cangkul, kita pun buat batas ubi, tanam pokok ubi, bukan. Usaha itu ialah kita rasa nak pi tanam pokok ubi. Tu rasa nak pi tanam tu, itu dia usaha dan ikhtiar. Kita pilih nak tanam pokok. Bila kita mula pegang cangkul, lepas tu kita pun pergilah buat batang ubi, ambillah batang pokok ubi tanam. Itu bukan ikhtiar. Itu namanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan segala amalan kamu, perbuatan kamu. Jadi Allah yang menggerakkan tangan kamu pegang cangkul. Allah yang menggerakkan tangan dan tubuh kamu yang menggembur tanah. Allah yang menggerakkan kamu mengambil batang pokok ubi tadi. Dan Allah menggerakkan tangan kamu menanam batang itu di dalam tanah dan menutupnya. Jadi mana usahanya? Usaha tu ialah pilihan hati tu saja. Rasa nak pergi tanam pokok ubi, rasa tu namanya usaha dan ikhtiar. Ikhtiar ni cakap Arab, bukan cakap Melayu. Mana kata ikhtiar ni ialah pilihan hati ataupun khiyar. Pilihan hati. Sebab tu dia kata usaha hamba tu ialah pilihan hati yang tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Usaha itu ialah pilihan hati yang tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Tu hak pendeknya. Hak panjangnya apa dia? Hamba tidak boleh memberi bekas. Hamba hanya diberi kuasa pilih. Tak kala hamba itu hendak memperbuat sesuatu, takdir ilahi menolong menggerakkannya. Baik. Faham molek tu. Jangan salah faham. Hakikatnya memilih untuk berbuat kebaikan, memilih untuk membuat apa-apa saja perkara, itu pun adalah gerakan dari Allah dan takdir Allah. Seseorang tu memilih nak pergi surau, Allah sudah takdir pada azali si fulan akan pergi ke surau. Dan pilihan dia nak pergi ke surau itu Allah sudah takdir pada azali
sekian hari si pula ni akan digerakkan rasa nak pergi ke surau. Maka dia pun terasa, lalu dia akan pergilah ke surau. Jadi ibaratnya apa dia? Ibaratnya kita ni hanyalah diremut oleh Allah. Ya, kita ni sudah diremut oleh Allah, dan kita hanyalah menjalani remut itu, menjalani takdir itu. Baik, habis. Konsep tawakal itu 4 perkara. Ni cerita tentang apa itu tawakal. Baik, konsep mengenai tawakal itu 4 perkara. Kita berhenti sekat dulu. Baik, soalan yang kelima. Saya hendak bertanya tentang takdir seseorang, contohnya tentang jantinanya atau siapa mak ayah kandungnya. Adakah itu termasuk takdir muallaq da'ai? Itu takdir mubram. Kalau kita kata Allah bagi syurga ke neraka ke, itu hak Allah. Yang penting aku nak dia saja. Adakah salah kita kata begitu? Tak salah kalau hang seorang waliullah. Sekian. Kalau hang bukan wali, jangan semam sorok. Ada kisah Rabi'atul Adawiyah. Dia bercakap dalam keadaan dia mabuk. Dia mabuk cinta dengan Allah, dia fana. Hang jangan duk tiru-tiru dia. Dia kata apa? Ya ilahi ya Rabbi, aku rela engkau masukkan aku ke dalam neraka, asalkan jangan kau putuskan cintaku padamu. Hang sampai tahap tu tak apa cakap lagu tu. Kalau tak ada, jangan. Dengan duk mereka. Tu namanya apa? Sombong bodoh. Baik, soalan yang seterusnya. Huraikan berbuat baik pada isteri, asbab suami murah rezeki. Pasal apa hang tak suruh huraikan asbab berbuat baik pada suami, isteri murah rezeki? Bagus betul. Pasal apa? Kebanyakan isteri kerja kan suami kerja. Kebanyakan suami kerja. Jadi isteri itulah kena tolong suami agar suaminya murah rezeki. Apa dia? Yang pertama, jaga, jangan biarkan rumah di dalam semak samun macam hutan red car ke blue car ke tak mau. Yellow car, blue car. Rumah macam blue car tu. Bukan kereta biru. Masuk rumah bau apa perai, bau tik kambing, tik gajah, tik bar, semuanya ada. Pampers buang gitu-gitu itu menyebabkan rezeki berat nak masuk. Malaikat rahmat tak masuk rumah yang penuh dengan sampah sarak minyak. Pinggan-pinggan, kain-kain baju jangan dibiarkan bertompok-tompok, tak dibasuh. Ya. Maka itu jadi berat rezeki. Suami jadi sakit kepala, botak tu. Mikir rezeki macam mana nak tambah. Bini duduk rumah malas basuh kain. Bini duduk rumah malas basuh pinggan. Bini duduk rumah malas kemas rumah. Kira makan tidak, membesarkan perut jadi genduk gedempong.
Laki balik-balik terpaksa lah pula beli ikan masak dah kat kedai. Pasal apa? Bini tidur gedung pop. Makan tidur membesarkan perut. Macam tu nak murah rezeki. Jadi tolong ambil perhatian orang perempuan. Kamu nak suami murah rezeki. Jangan suruh suami tu buat baik pada isteri. Cukuplah suami tu dah pening kepala, kerja kat luar pukul 7 dah keluar dah, kadang-kadang pagi balik, kadang-kadang pukul 9 malam. Kamu nak suruh dia buat baik lagi kat kamu, suruh murah rezeki kami. Fikirlah dengan kepala sikit. Bukan nak marah ni, salah soalan tu. Salah soalan. Kamu nak suruh suami murah rezeki, lepas tu kamu nak suruh suami tu buat baik pada kamu. Soalannya gini, apakah yang boleh isteri lakukan supaya menolong memurahkan rezeki suami? Tu baru sedap sikit soalan je. Betul tak Ustaz? Jadi isteri tu kena tolong suami agar suaminya murah rezeki. Jadi antaranya apa dia? Antaranya bersihkan rumah biar bersih. Bila bersih wangi baru malaikat rahmat masuk. Maka bila lelaki balik tengok wangi rumah, tenang jiwa dia. Masalah dekat pejabat tadi dia dah habis lah. Kalau kat pejabat lah, kalau dekat medan perang lah. Kalau kat sekolah lah. Kalau polis buat pistol lah. Kalau kerja kontrak lah. Kalau tanam padi lah. Balik-balik letih lah. Letih. Tengok pula masuk rumah bau cik kambing. Bau dia. Tengok tu dah. Berak kambing kat depan tu. Kambing masuk dalam rumah. Bau macam rumah dia. Macam kandang. Ni rumah ke kandang kambing lebih kurang lah bang. Banam makan cik. Saya duduk sendiri. Saya tak larat. Allah. Yang tu lelaki tadi start motor pergi makan kat kedai mamak. Mamak pun mamak lah. Biar kotak pun tak apa lah. Sakit hati. Macam tu nak suruh suami buat kerja bagi murah rezeki. Elok-elok tu lelaki boleh simpan sehari RM20, habis kat kedai mamak hari-hari. Betul tak? Jadi sepatutnya isteri kena tolong suami biar suami murah rezeki. Bila suami balik-balik tengok rumah bersih, wangi je seronoknya, dia terasa apa? Dia terasa nak kerja lebih lagi. Pasal apa? Ni nak bagi hadiah kat isteri tersayang. Kalau balik-balik tengok bilik tidur dia penuh dengan cicak lah apa. Aku tak pergi kerja pun tak apa lagu ni kan. Kerja duduk rumah lah bersih cicak kat rumah. Betul tak? Betul tak suami? Entah suami ada isteri. Ustaz ada isteri. Kau belakang ada seorang lagi. Nak tanya orang belakang lah. Kalau entah balik-balik tengok pinjam sepah dekat apa, dekat sinki tu. Lepas tu suami kat isteri kata, "Abang nak makan ke bang? Angkat nasi air masak tadi. Bos sendirilah ya." Seronok tak? Rasa macam nak keluar balik Ni makan tom yam kat kedai siam. Tentulah tom yam satu. Itu dia main hantar ya. Kita pun balik. "Bang, nak makan?" "Kau makanlah seorang aku dah kenyang." Betul jadi tolonglah isteri nak bagi senang suami bersihkan rumah. Kalau isteri pun kerja, cari orang gaji lah. Yang dua-dua kerja, cari orang gaji. Cari yang lawa-lawa sikit. Marah pula bini. Baik. Jadi maknanya yang pertama yang tu dulu. Tu yang pertama. Soalan pertama yang tu dulu. Soalan yang kedua barulah tanya, apakah amalan suami yang apabila dia berbuat baik kepada isteri maka rezekinya akan murah. Tu nombor dua. Betul. Tadi nombor satu. Tu tuduhan buat. Dah isteri pun dah ikut dah buat dah apa tanggungjawab apa yang sepatutnya di rumah, kemas rumah dan sebagainya, mengembirakan hati
si suami, apa pula suami kena buat? Suami bila dia ada duit lebih, belilah hadiah untuk isteri. Apa yang bini dia nak? Bini ni nak almari, hadiahkan almari. Bini ni nak almari yang harga 500. Dia mampu beli 500. Dia beli hak lebih mahal pada tu. RM50. Ikutlah. Faham? Jadi dia beli. Isterinya nak apa? Nak bangku baru. Bangku lama aku kerja makan dah nak patah lah. Duduk-duduk sakit, duduk macam Piramli. Baru hantar. Jadi bangku dah patah. Habis tu belilah yang baru, yang berkilat, hutang kedai Pakistan. Pasal apa? Sayang bini. Pasal apa? Bini dah buat kerja elok dah. Dah lelaki dah beli dah elok. Meja tu kau bagilah bersih-bersih. Jangan ada dia beli dah elok, atas tu lah buah bawang, buah ikan pedukang, tai ikan kat tai ikan pun atas tu. Apa nama ni, watermelon basi kat situ. Dia balik-balik buka-buka, pop tu dia lauk basi kemarin dulu tak buang lagi. Dia kata apa? Mau nyosai aku beli meja besar-besar. Ini yang dapat. Mana nak jadi murah rezeki lagu tu? Kau pendek rezeki dah. Dia gini, bila otak kita, pemikiran kita menyebabkan hati tu jadi kusut, jadi apa? Jadi bermuram durja. Jadi bermakna hilang semangat kita nak mikir macam mana nak menambahkan rezeki yang barakah. Akhirnya itulah jadi kusut. Elok-elok cukup jadi tak cukup. Bukan? Jadi bila dah elok, bagilah hadiah kat dia. Sekala bawa lah pergi jalan. Tak boleh 3 bulan sekali, setahun sekali. Kan? Tak boleh beli barang mahal, beli pisang meh juga. Paling-paling pergi ke lain tengok kapal terbang meh juga. Kan? Bagi seronok dia. Cakap boleh, nak buat susah senang. Ingatlah macam mana isteri, dia kata suami cakap tak sepuas bikin, suami pun macam tu dia. Bukan? Kau ingat senang kau nak buat, sembang boleh. Kan? Sembang boleh. Kadang-kadang tengok adalah orang pakar psikologi ni. Dia cerita cara nak dapatkan rumah tangga bahagia, tuntak. Tengok-tengok anak dia seorang duduk dekat serati. Risau lah cakap lagu tu ni. Jadi gini je lah, saya tak pandai sebenarnya nak jawab bab soalan yang puan ni tanya ni. Soalan ni cukup berat nak jawab. Bunyi macam senang, nak jawab cukup susah. Ya? Nak bagi mengembirakan isteri, nak bagi gembira hati suami, suami nak bagi gembira hati isteri supaya murah rezeki. Ni saya nak cerita sikit. Susah tak susah ni. Satu ketika seorang sahabat Nabi, namanya saya lupa. Sahabat Nabi ni bukan macam kita, alim, warak, zuhud. Taklah makan kita ni kok lain, ketegak, lolak kan. Kita ni sahabat Nabi, dah alim, warak, zuhud, sayang Nabi, sayang Tuhan. Satu ketika dia pening kepala dengan bini dia. Pening juga dengan bini dia. Sedangkan bini dia pun solehah, bukan salah lihat, solehah, warak, zuhud juga. Tapi dah duduk sekali ni, sekala ada juga clashnya. Jadi dia pening kepala. Macam mana nak buat dengan bini aku ni nak? Aku nak pergi jumpa Saidina Umar pasal dia apa? Amirul Mukminin. Nak tanya Amirul Mukminin macam mana nak buat. Dia Amirul Mukminin tentulah dia pakar. Tidak pasal apa orang lantik jadi Amirul Mukminin.
Dia rakyat biasa ya. Dia pun naiklah kuda, pergilah rumah Amirul Mukminin. Siapa nama dia? Apa nama dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Orang yang dijamin masuk syurga tanpa hisab oleh Rasulullah. Bila sampai ke rumah Sayyidina Umar, dia pun bagi salam. Sayyidina Umar pun buka pintu. Sayyidina Umar persilakan dia masuk. Elok dia nak dah sembang-sembang mukadimah, dia pun bukalah, nak bukalah soalan dia. Elok dia nak buka soalan, Sayyidina Umar tanya je, entah ada tak satu idea, satu jalan, macam mana? Anak ni ada masalah sikit dengan rumah anak ni. Aku baru nak tanya dia pula nak tanya aku. Rupanya masalah lebih kurang ya. Jadi ginilah, anak datangnya nak tanya tuan pula tanya saya, anak nak balik dulu. Jadi itulah kesimpulan dia, kalau boleh faham lah kan. Boleh faham, gitulah kesimpulan dia. Sebab itulah kita kalau nak mengaji, bawa bini sekali. Nak sembahyang sunat, bawa bini sekali. Nak sembahyang jemaah, bawa bini sekali. Mudah-mudahan senang nak muzakarah. Kok mana dia kelas pun dia senang nak patah balik, ya, dia baik semula. Bila baik, sama-sama baik, itulah yang jadi murah rezeki. Kalau dia bergaduh, mana nak murah rezeki? Silap-silap rezeki tu ada pun kena buat keluar lagi. Pasal apa? Dia ambil ni parang, dia hempuk ni cermin kereta, langsung kena pergi beli lain. Kan pandai? Marah kami betul. Ada kena-mengena orang sini? Tak ada? Tak ada apa? Tak ada lah tu, saja sembang tu. Pasal cerita nak bagi murah rezeki ni, supaya di dalam satu keluarga, dua-dua laki bini ni kenalah, ya, berbaik sangka. Bukan senang. Sahabat Nabi pun bermasalah kan. Cuba lihat Nabi Ayub alaihissalam dengan isterinya. Itu Nabi lagi Rasul tu. Jadi bab ni saya tak berani nak sembang besar, tak berani nak bagi tip TikTok ke apa, tak berani. Ya, pandai-pandailah kamu tahu isi hati pasangan kamu, macam mana kamu dua-dua ni nak bagi baik. Cuma ada disebut dalam kitab-kitab tasawuf, ya, sembahyang solatlah berjemaah, sama ada di rumah ataupun di surau ke di masjid, sama-sama pergi menuntutlah ilmu, sama-sama pergi menuntut ilmu. Buka FB, buka ceramah, sama-sama tengok FB. Ceramah Ustaz Azhar Idrus. Tak apa. Jangan kamu tengok movie. Sagi dia mula jadi tak ketahuan. Pasal apa? Han tengok dia, tengok bodybuilder jantan, rasa nak marah. Dia pula tengok pakai, tengok perempuan dalam tu pakai bikini, dia nak marah. Tu selalu tengok movie, tengok ceramah. Kalau dia bawa tarekat, hang pun bawa tarekat juga. Dia berzikir, hang pun ada zikir tertentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki, permudahkan jalan rumah tangga. Itu bukan saya kata, saya photostat. Saya photostat kata tok-tok guru. Wallahu a'lam, jangan tanya banyak-banyak. Saya lebih sudu pada kuah lah. Bab ni saya pun tak erti. Wallahu a'lam. Pada yang bertanya, pergi tanya orang lain pula. Kalau kita makan petai, jering, sungai petai cengkat jering. Kerdas itu harus tu, kerdas tu. Kerdas. Kerdas tu. Kenuak. Kedah tu kenuak Kenuak tu tahu. Kedah tahu.
Kedah tu lah yang bulat-bulat tu, hijau. Dia punya rasa kalah petai tu. Betul? Ha? Bukan masa makan kena. Kelantan panggil Kedah bukan? Orang Kedah panggil kenuak. Kalau kita makan petai, jering, kedas, kenuak, itu harus. Yang makruh adalah bila ia mengeluarkan bau yang keji. Sekiranya lepas makan petai, jering, kedas, kita berus gigi dan kumur-kumur dengan Listerine. Listerine yang hang pakai kan? Listerine ni ada arak, jangan. Listerine jangan minum elok-elok. Baik hang makan kedas tu bau busuk tak apa, daripada hang kumur dengan arak sampai cerdik juga kau ni. Dia makan petai makruh busuk. Dia makan kedas makruh busuk. Dia makan buah kenuak makruh busuk. Nak bagi tak busuk dia kumur dengan arak bagi wangi. Yang cerdik. Yang tu baru makruh, yang ni haram, najis. Listerine tu ada najis, jangan duk kumur dengan Listerine. Ya. Baik. Dah ada najis, tolong pula extract hell. Dengar. Dosa, biar makan petai. Baik, dia adakah ianya masih makruh atau harus sudah? Jadi gini, makan petai, jering, kedas tu harus. Makruh tu kalau dia berbau. Maknanya kalau petai tu kamu rebus dulu, jering, kedas tu rebus bagi hilang bau dia, maka hilanglah kemakruhannya, jadi harus. Ataupun kamu makan dia tu biarlah berbau busuk tu tak apa, dengan niat nak jadikan ubat. Ubat apa? Kecil manis ke darah tinggi pun jadi harus, tak jadi makruh. Yang jadi makruh tu kalau kamu nak pergi solat. Kamu nak solat, kamu makan petai dulu dalam 4 papan, lepas tu pergi masjid solat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sana sujud pula, subhanallah, subhanallah. Yang sebelah tu bau petai bang. Kurang ajarnya orang ni. Dia pula makan durian, dia pula itu aku lawan dia orang. Ayam makruh tu kalau kau bawa sampai ke masjid, wah, kau nak makan tu jadi makruh. Saja-saja makan makruh. Niat nak bawa ubat tu jadi harus. Ya. Kau nak pergi masjid, kata setengah ulama makruh berat, makruh tahrim, yang sama hukum dengan haram, kata setengah ulama. Ya, makruh kata setengah ulama boleh membawa kepada haram jika kamu makan tu tuih pergi masjid tak komok-komok dah. Pasal apa? Takut pitam orang sebelah. Nak pitam Pak Imam habis semua tak sembahyang. Jadi kalau dia dah makan, kemudian dia komok-komok gosok gigi pakai ubat gigi mukmin, tak usah pakai Listerine, hilanglah baunya. Makruh lagi, makruh ketika makan tu lah. Hang pergi masjid tak makruh lah. Masa makan tu makruh ya. Tapi dah komok pergi masjid tak makruh lah. Kalau pergi masjid pun dengan bau tu juga makruh lagi lah. Dia dilarang. Makruh lagi lah. Saya tak berani kata lah haram, walaupun ada pendapat kata haram. Tapi dia dilarang. Dilarang sebagai larangan makruh. Baik, wallahu a'lam. Yang ke berapa tak tahulah, baca lah. Selalu orang kata Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Tadi ustaz begitu salah, tapi selalu dengar orang cakap macam tu. Jadi apa yang sebetulnya ya ustaz yang perlu kita cakap? Kau cakap jangan cakap apa pun, cakap aku suka. Ada dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Maka kena faham
hadis tu hadis mutasyabihat, hadis yang kesamaran maknanya yang zahir. Maka hadis mutasyabihat ini ada dua kaedah oleh ulama pada memberikan tafsirnya, pada memberikan syarahnya. Golongan yang pertama namanya golongan salafiyah. Golongan salafiyah iaitu golongan zaman sahabat sahabat-sahabat Nabi dulu. Mereka tidak mentakwilkan hadis tu. Turun yang layak dengan Allah. Apa yang turun? Turun yang layak dengan Allah. Yang kita jangan bertanya apa yang turun. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Turun yang layak dengan Allah. Jangan ditanya macam mana turun lagu mana, apa yang turun. Jangan tanya. Itu namanya salafiyah. Salahnya puak-puak yang sesat, dia kata zat Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga malam. Bila adanya puak-puak ini, itulah timbulnya puak khalaf, puak mutaakhirin yang mentakwilkan yang turun tu bukan zatnya tapi rahmatnya. Belum ada puak sosek ni, sahabat Nabi saja, dia tak takwil apa-apa dan dia tak kata apa-apa. Turun yang layak dengan Allah. Jangan tanya zatnya ke apa, jangan. Turun yang layak dengannya, sudah. Tapi datang di sekitar tahun 100 hijrah lebih sampai ke tahun 300 hijrah, mari puak-puak yang sesat, dia kata yang turun tu ialah zat Allah. Turun naiklah Allah. Dia turun sepertiga malam, dia naik pukul apa pula? Main duha ke apa? Jadi puak ni lah punca. Datang puak mutaakhirin, ulama mutaakhirin ataupun ulama khalaf. Dia mentakwilkan makna turun itu kepada pengertian yang tidak rosak akidah. Maka dia kata kalau turun itu ialah rahmat Allah, bukan zatnya. Zat Allah Ta'ala itu Tuhan saja yang tahu. Kita dilarang fikir akan zat Allah. La tafakkaru fil khaliq. Jangan berfikir kepada Tuhan yang maha menjadikan. Kalau kamu nak fikir, fikirlah fil khalqi. Ya, fikirlah kepada makhluk, kejadian yang Allah jadikan. Jangan fikir kepada Tuhan yang menjadikan. Selesai nanti. Jadi makna kata turun Allah ke langit dunia tu maknanya rahmat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, waktu kita bersahur, ataupun sepertiga malam yang kedua. Malam ni kita bahagikan 3. Sepertiga yang pertama, sepertiga yang tengah, sepertiga yang akhir. Ya. Berapa jam ada? Pukul 7 maghrib, pukul 6 subuh. 7.30 maghrib, 7.30 maghrib, 6 suku subuh. Bermakna lebih kurang 11 jam setengah. 11 jam setengah tu kau bahagi 3. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang kedua itu adalah waktu turunnya rahmat Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh-ruh yang baik-baik dan malaikat-malaikat turun ke sepertiga
turun ke langit dunia. Berdiri mereka berbetulan dengan atap-atap rumah mereka, seraya mereka berkata, wahai anak-anak yang kutinggalkan, sesungguhnya mati itu benar. Panjang hadis tu. Dia merayu-rayu, menyeru kepada ahli yang ditinggalkan agar bertakwa kepada Allah. Pasal dia dah tengok sungguh dah dengan mata dia. Cuma kita ni bengak. Apa yang kita tahu, apa yang kita sedar, mimpi rimau, mimpi ular, mimpi gajah, mimpi buaya. Pasal apa? Hutang banyak. Tak terasa lah kita nak bangun malam ke. Bangunlah malam walau hanya berdoa, ya Allah rahmatilah ayah dan ibuku. Lepas kau kencing tu, jadilah sekurang-kurangnya. Ni bangun kencingnya peh sambung tidur. Dah malas nak tahajud nak apa. Lepas kencing tu duduklah saat ke atas katil tu, baca lah apa yang patut. Kemudian ya Allah rahmati, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku, dan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kurniakan rahmat-Mu kepada sekalian orang-orang Islam di atas muka bumi ini. Doa. Lepas tu tidurlah, nak sambung tidur kurang-kurangnya. Ni bangun kencing koman sepana tu. Tapi bukan orang sini lah, orang lain lah. Orang sini bagus belaka. Baik Yang tu yang salah tu. Yang salah tu kalau kita kata zat Tuhan yang turun, diri Tuhan yang turun. Kalau kita kata zat Tuhan yang turun, diri Tuhan yang turun, maka turun tu sifat makhluk. Sedangkan Tuhan itu, zat Tuhan itu, sifat Tuhan itu tidak menyerupai makhluk. Turun naik itu sifat makhluk. Dia salahlah kalau faham yang turun tu zat Tuhan. Maka jangan kita faham yang turun itu bukan zat Tuhan. Yang turun itu ialah rahmat Tuhan. Kalau kamu kata rahmat Tuhan yang turun di sepertiga malam, maka itu tidak mengapa, itu betul. Yang salahnya kalau kamu kata yang turun itu zat Tuhan. Begitu. Boleh faham? Soalan seterusnya dia tanya, adakah makna sebenar ayat mutasyabihat yang ada dalam Quran itu Allah bersemayam di atas arasy? Apakah makna? Adakah ulang? Apakah makna sebenar ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran itu Allah bersemayam di atas arasy? Bersemayam ni apa maksudnya? Semayam ni maknanya memerintah ke? Semayam ni bahasa diraja. Kan duduk. Kalau duduk, kalau letak dengan makna duduk salah. Kalau bersemayam tu kita bubuh dengan makna duduk salah. Kalau bersemayam tu dengan makna memerintah, itu tak apa nak salah. Baik. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah itu istawa di atas arasy. Maka istawa itulah yang orang letak maknanya bersemayam ataupun duduk. Baik, kalau istawa itu diterjemahkan kepada duduk, maka haram. Satu ketika Imam Malik pernah ditanya oleh seorang muridnya. Dia kata, Tuan, apakah makna istawa Allah di atas arasy? Maka Imam Malik kata, bertanya itu bid'ah. Maka dia suruh murid tu keluar. Maknanya apa? Dia marah. Dia marah murid tu. Siapa? Dia suruh pergi mengaji bawah-bawah lu, pergi mengaji atas. Mana kata tak lepas lagi nak kerja atas. Teruk sangat.
Pasal apa? Kalau kita mengaji sifat 20, Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil awadith. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kalau bersemayam dengan mana duduk, serupa dengan makhluk, maka kamu kena ngaji sikit. Itu kata Imam Malik. Maksudnya lebih kurang begitulah. Maknanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arasy. Istawa dengan makna istaula, memerintah. Maknanya arasy itu pusat pemerintahan Allah. Di sanalah ada Lauhul Mahfuz, ada syurga. Bukan bermakna Allah tu duduk di atas arasy. Arasy itu pusat pemerintahan Allah. Di sanalah terletaknya Lauhul Mahfuz. Jadi istawa 'alal thumma istawa 'alal arsh. Istawa itu dengan makna istaula, iaitu memerintah arasy. Allah memerintah arasy. Maknanya sekalian alam ini diperintah oleh Allah. Sekalian alam ini diperintah oleh Allah. Habis Allah duduk mana? Allah itu wujudnya tidak berhajat kepada tempat. Haram kita memikirkan mana tempat Allah duduk. Lagu mana dia duduk. Tak boleh. Duduk tu bukan sifat Allah. Duduk sifat makhluk. Jadi kena faham, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa tu bukan dengan makna duduk. Bukan makna qu'ud. Bukan makna jilsun, tapi dengan makna istaula, iaitu memerintah. Maka itulah takwil yang telah disebutkan oleh mufassirin, ulama ahli sunnah wal jamaah. Melainkan Wahabi dia kata Allah tu duduk, istajlis alal arsh, duduk atas arasy. Maka pendapat itu adalah salah, semata-mata salah, kerana duduk itu sifat makhluk. Tak boleh kata Allah duduk. Bila duduk tentu nak berdiri pula. Bila pula dia berdiri? Kan? Jadi orang Wahabi dia faham Allah duduk atas arasy, kakinya di atas kursi. Tubuh Allah itu sebesar arasy. Macam saya duduk atas kursi ni, tubuh dia besar ni kursi ni. Jangan lagu tu. Wahabi dia faham lagu tu. Sosat. Faham Baik, habis. Saya ada terbaca dalam FB di alam posting orang lain. Kita tanya orang lain. Tak tahu. Iaitu A mengumpat B. Jika A bertaubat sebelum bangun dari majlis mengumpat itu, Allah menerima taubatnya. Asalkan B yang diumpat dapat tahu. Maksudnya, jika seumur hidup B tak tahu A mengumpatnya, berarti A tidak dicatat berdosa. A tidak dicatat berdosa ke? Faham? Tak faham? Faham? Dia kata apa? Dia tanya, sebelum Allah maafkan orang tu, A tak tahu. Lepas tahu, orang tu A dah tahu dosa dia apa ke tak? Macam mana dia nak bertobat? Tobat kena pergi jumpa orang dia umpat. A mengumpat B, maknanya B tak ada di situ. B ni duduk kat Johor Bahru, A ni duduk kat Kampung Sungai Raya. Jadi kalau dia taubat belum dia bangun, maka Allah terima taubat dia. Macam mana dia nak taubat? B duduk Johor. Tu saya tak tanya tu, faham tak? Faham soalan dia?
Mengumpat ni, kita berkata sesuatu yang buruk mengenai seseorang yang lain di belakangnya. Mana kata dia tak duduk dalam majlis tu, dia mungkin duduk negeri lain, kampung lain, kawasan lain, bukan dalam majlis tu. Kalau dalam majlis tu tak nama mengumpat, tu namanya menghina, tu namanya mengeji, tu namanya mengutuk bagi. Faham? Tu namanya memaki. Berdepan tak nama mengumpat. Mana mengumpat ni dia duduk jauh. Jadi bila duduk dalam majlis tu, dia ada sekali hang kutuk dia, tu tak nampak mengumpat, tu namanya mengeji, tu namanya memaki. Itu namanya membuka aib orang di hadapannya. Dia tu tak nama mengumpat. Jadi sebelum bangun dari majlis, dia minta maaf. Tak apa. Kawan tu memaafkan dia, tak apa. Tapi kalau mengumpat kena pergi minta maaf kat orang tu dulu. Jadi dosa kita dengan orang, kalau nak Allah Ta'ala ampun, yang pertama kena minta redha orang yang kita buat salah tu dulu. Lepas tu barulah kita minta ampun dengan Allah. Kemudian kita kena menyesalinya. Dan yang ketiga, kita membenci dan tidak mengulangi lagi. Itu baru sah. Itu nama rukun taubat tu. Pasal bila kita salah dengan orang, kita kena minta maaf dengan orang tu dulu, barulah minta maaf dengan Allah Ta'ala. Jadi faham ta'rif mengumpat tu, al-ghibah tu. Ghibah itu ialah mengumpat. Mengumpat makna dia berkata sesuatu akan aib seseorang di belakangnya, yang kalaulah dia dengar dia akan marah. Dia duduk mana orang satu hang ngumpat? Dia duduk kat Johor, Taman Tebrau, Taman Johor Jaya. Duduk mana orang satu? Duduk kat Polisen. Kat mana? Pantai PD. Apa hang ngumpat dia? Ngumpat dia hidung dia kembang. Lubang hidung dia macam terowong kereta api, macam terowong menora ke Ipoh sana, lubang hidung dia. Lepas tu belum balik, kita tobatlah dulu dia. Boleh ke? Mana boleh? Kena pergi jumpa dia, minta maaf dulu. Lepas tu bertobat dengan Allah Ta'ala, baru sah taubat. Jadi kalau kita belum pergi jumpa, lepas tu kita taubat, tak sah taubat tu. Jangan dimaklumkan. Ya. Apakah amalan yang ada penyakit halusinasi? Selalu dengar bisikan macam-macam di telinga. Katanya ada suara dia buat itu, ini. Orang yang ada penyakit ni kena pergi jumpa lah perawat. Tak bolehlah dengar ceramah dia. Dia kena pergi cari perawat yang sebenar. Pasal apa orang yang macam ni lazimnya ada gangguan kejinan. Selalunya orang macam ni orang yang banyak berangan. Banyak apa nama ni, dulu ni ada orang suka meditasi. Tahu meditasi tahu? Meditasi ni begini. Ni amalan orang Hindu, tapi orang Melayu banyak ikut, bodoh. Lelah kali kena halusinasi. Selalu dengar gitu. Meditasi ni begini. Hindu punya ajaran. Orang yang susah hati, selalu hatinya libang-libu, maka dia suruh duduk di satu tempat yang dia suruh duduk dalam rumah, tutup lampu apa semua.
Kemudian duduk sila, letak tangan atas lutut, pejam mata. Bayangkan kamu duduk di satu tempat yang indah. Bayangkan. Dan kamu paksa diri kamu tu rasa nikmat dengan dalam keadaan membayangkan itu. Dalam imajinasi itu. Maka itu namanya meditasi. Jangan dibuat, nanti jin masuk. Islam mengajar kita tafakkaru fi khalqillah, bukan suruh berangan. Itu namanya berangan, tulul amal. Lepas tu tulul amalnya berdosa. Pasal dia boleh mendatangkan jin. Jadi kita disuruh tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi dzat, tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu kepada kejadian yang Allah jadikan. Jangan kamu fikir kepada zat Allah. Fikir lagu mana? Fikir akan dosa kamu yang telah kamu buat, lalu kamu taubat satu persatu. Peringkat awam ni kena lagu tu. Fikir apa lagi dosa yang pernah buat. Kemudian kamu hadirkan rasa menyesal. Kamu hadirkan rasa azab Allah kalau kamu buat lagi. Kamu hadirkan rasa kamu tak nak buat dah, ya Allah. Kamu hadirkan rasa takut pada azab Allah. Bayangkan azab Allah kalau kamu mati tak taubat. Maka dalam masa itu kamu taubat sungguh-sungguh. Satu dosa, lepas tu satu dosa, lepas tu satu dosa yang lain pula. Sampailah kamu tak larat dah. Itu namanya tafakkur darjah orang awam. Ataupun muraqabah darjah orang awam. Jangan meditasi. Itu kerja setan. Ya. Baik. Jadi bila dah dengar bisikan-bisikan ni, kadang-kadang dia bukan daripada meditasi, tetapi sebab selalu duduk berangan. Berangan dia main menentang ni. Nak pula dia pula ada sakarkan sikit-sikit. Elok molek no. Lagi duk mari duk bisik macam-macam. Lama-lama satu hari dia akan kata kamu terjun je laut ni, nanti kamu jadi duyung. Terjun mampu. Kamu terjun dia dalam laut ni, nanti kamu akan hidup di dalam laut sungguh sedap macam ikan kan seronok. Dia pun percaya bisikan tu, terjun boom mampu. Dulu ada satu orang, satu orang budak dia tengok cerita Superman. Tu bahaya tengok kartun. Jadi dia pun berangan nak jadi Superman. Ikatlah kain ikat dengkuk dia terjun rumah flat tingkat 5. Mampu budak umur 5 tahun ke 6 tahun. Nampak tak? Dia punya imajinasi itu sampai teratu. Duk tengok cerita tu sampai duk berangan. Rosak tak? Tu handphone ni janganlah bagi budak-budak main. Budak-budak janganlah duk main handphone, besok hampa rosak. Untuk budak ni pun khabar tak kerti. Susah lah. Anak-anak hari ni Allah. Balik-balik ambil handphone. Pantang lepas dah handphone. Besok jadi bengak. Tu yang jadi tension dah. Jadi hypertension lah. Keluarlah bahasa-bahasa yang kita dulu kecil-kecil tak pernah keluar, dia dah keluar. Bahasa macam orang tua lah. Pengaruh dengan ajaran handphone. Itu boleh jadi ni. Lama-lama jadi halusinasi. Boleh jadi. Dia tak terdengar pun dia terfikir benda yang di luar jangkaan. Dia akan terfikir benda yang di luar jangkaan. Kita tak sangka dia jadi. Nampak? Jadi nak buat apa lagu ni? Macam mana nak buat lagu ni? Orang macam ni kena selalu didampingi oleh orang tuanya. Selalu bagi nasihat. Ataupun kawan-kawan yang boleh ajak dia buat kerja yang dia boleh lupa untuk berangan.
Ajak dia buat kerja. Kalau lelaki-lelaki dia suruh berkancang kuih. Kalau perempuan tu suruh ni atas menebah atas. Jangan bagi dia duduk sorang-sorang berangan. Jangan bagi dia main handphone. Handphone ni bukan merosakan budak, orang tua merosak. Baik habis. Nak air panjang ni siapa ni? Apa pula? Panjang sangat ni berbuka ni. Pagi besok dah saya jawab ni panjang sangat. Baik, soalan dah last ni. Panjang ni pagi besok lah. 3 soalan panjang-panjang semua. Dah tulis satu kecil. Macam mata pena 0.3. Nah, saya pun dah lama-lama tengok dia naik kelabu kecil sangat. Jadi hak ni saya paspon besok lah. Kena bawa spek. Saya dah rabun tu kecil-kecil pula. Baik, soalannya boleh pendek ni. Adakah pari-pari itu wujud? Ya, ikan pari wujud. Sekilo RM35. Tu hak baru naik. Hak lama RM25 kot. Sedap bakar panggang. Kena makan ikan pari. Tapi dia tanya ni pari-pari. Pari-pari ni apa? Ni bukan ikan ni. Pari-pari ni istilah, ialah istilah jin-jin kafir. Kita orang Melayu ni, dia ada buka satu pejabat pendaftaran negara khas untuk jin-jin yang lahir. Maka diletaknya namanya Pontianak, Kuntilanak, Gondorowo, Toyol, lagi apa lagi? Jerangkong, lagi? Hantu Raya. Hak berjuntai tali perut dia apa nama ni? Gentayangan tu. Pocong lah, apa benda. Itu semuanya nama-nama yang diberikan oleh pejabat pendaftaran Malaysia kepada jin-jin ini yang memang tak ada pejabat pendaftaran. Faham? Pari-pari itu termasuk lah. Ini semua jin-jin kafir ni. Jadi dia tanya, adakah wujud? Barangkali lah kot. Pasal apa? Nama-nama ni orang Melayu yang boh. Jadi aku suka dia. Kalau belah orang putih ni dia panggil Dracula. Kalau belah Cina dia panggil Vampire. Keling India panggil apa? Tak tahu saya mulut dia. Orang Jawa panggil Gondorowo. Kan? Tu semuanya pejabat pendaftaran negara dia yang buka. Dia sendiri tak ada pejabat pendaftaran. Yang namanya jin ni. Nama dia jin ni. Tahu? Jin. Jadi tu semuanya jelmaan jin-jin kafir. Semuanya jelmaan jin-jin kafir. Maka termasukkah pari-pari? Iyalah, jelmaan jin-jin kafir lah tu. Jin Islam tak buat panggil tu. Jadi kalau kata wujud ke tidak, barangkali ada lah kot. Pasal apa? Nama dia tu kita sendiri yang bubuh. Dia tu sendiri jin. Nama tu orang Melayu yang bubuh. Dia tu sendiri jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Quran pun ada surah jin. Cuma jin-jin tu tak ada nama, jin je. Kita ya buh nama dah. Pandai kita. Yang ada dalam hadis jin afrit. Jin afrit tu ada nama dia. Jin yang paling jahat dalam 25 bangsa jin. Jin yang paling jahat jin afrit. Baik, wallahu a'lam. Ya, satu soalan ni saya baca besok tak larat. Panjang sangat. Siapa dia tak tahu dah. Buh nama pun tak. Buh nama pun tak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.